Assalamualaikum, Minna. Okey, hari ni kita nak borak pasal sejauh manakah kekuatan Vince Smoke Sanji ataupun lebih dikenali sebagai Blade Lake Sanji. Okey, sebelum tu review channel kita untuk kali ni ialah Profix Production. Channel ni ada buat konten short film yang padu-padu gila lah. Aku tunjuk klip video dia sikit. Warna? Tahniah tuan, dalam masa 1 minggu tuan akan dapat 1 juta USD. Betul ke ni? Bank negara mana? Bank dari Zimbabwe, iaitu Bank Al-Percayari Al-Bodosi. Al-Percayari Al-Bodosi. Memang padu gila short film dia ni. Kita support dan subscribe channel ni supaya diorang lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang lebih padu pada masa akan datang. Okey, dah settle. Jom kita layan sekarang. Sanji ni adalah salah seorang ahli keluarga untuk Jerma Double Six dan beliau juga adalah anggota untuk Straw Hat Pirate. Tugas beliau dalam kru Straw Hat Pirate ialah beliau adalah seorang tukang masak yang cukup hebat. Sanji ni merupakan anak yang ketiga dalam keluarga Jerma. Adik-beradik dia ni mempunyai kekuatan yang cukup hebat dari kecil lagi dengan bantuan alatan sains yang cukup canggih. Tapi lain pula dengan Sanji. Sanji ni dari kecil tak mempunyai kekuatan superhuman macam adik-beradik dia yang lain. Sebab itulah adik-beradik dia yang lain ni selalu bully dia dan buat Sanji ni macam anjing tepi jalan lah, macam gila-gila lah. Sampailah membuatkan Sanji ni rasa benci gila lah kat keluarga dia ni. Dia rasa macam, aku ni adik-beradik dia ke? Kenapa dia buat aku macam ni? Dia pun macam, aku tak boleh go lah dengan keluarga gila ni. Satu hari, dengan bantuan Reju, beliau telah berjaya melarikan diri dari keluarga gila ni. Setelah beliau berjaya melarikan diri, Sanji ni pun telah duduk di bawah jagaan Zeff sebagai tukang masak di Baratie. Zeff ni, Sanji dah anggap dia macam bapak dia sendiri lah, bukan macam Judge tu. Sebab Zeff ni pun pernah selamatkan Sanji. Yang paling epik gila, Zeff ni telah memakan kaki dia sendiri dan memberi bekalan makanan yang dia ada dekat Sanji untuk Sanji makan. Aku memang tak habis spring lah kat Zeff ni. Sebab utama Sanji ni bersetuju untuk bergabung dengan Straw Hat Pirate disebabkan beliau mempunyai impian untuk mencari All Blue. Kalau korang tak tahu All Blue tu apa, kita bagi ringkas sikit lah. All Blue ni dipercayai di mana keempat-empat lautan dari timur, utara, barat dan selatan bertemu. Dekat situ akan jumpa ikan yang unik dan misteri-misteri gila lah, yang tak dapat dijumpai dekat lautan-lautan yang biasa. Itulah impian Sanji. Walaupun Sanji ni pernah cakap yang dia dah jumpa All Blue yang dia cari tu dekat Fishman Island, tu semua tu dusta semata je. Betul lah orang cakap ada 3 benda yang boleh merosakkan negara ni. 1, rasuah. 2, menebati masa. 3, ni yang masalah Sanji ni, cinggir masalah. Sanji ni memiliki harga dekat kepala dia tu sebanyak 330 million berry. Ni menjadikan harga bounty beliau paling tinggi setakat ni berbanding kru-kru Straw Hat yang lain. Tapi relax, Wano Up pun tak habis lagi. Kan silap-silap Zoro dari belakang potong gitu je. Walaupun beliau telah meninggalkan keluarga Jerma tu, tapi dekat poster bounty beliau mempunyai nama Vince Smoke di hadapan nama beliau. Sanji ni, aku boleh cakap kesetiaan dekat kapten dia ni memang tak dapat disangkal lah. Sewaktu bertarung dengan Kuma, selain dari Zoro, beliau juga telah berani mempertaruhkan nyawa beliau sebagai ganti Kuma tak tangkap dan bunuh Luffy tu. Tapi last-last Zoro tak benarkan perbuatan Sanji tu, sebab itu adalah permintaan beliau. Gaya serangan Sanji ni macam Zeff jugalah. Beliau hanya menggunakan teknik tendangan sahaja untuk bertarung. Sebab kenapa beliau tak nak menggunakan tangan macam orang lain dalam bertarung? Sebab beliau tak nak bagi tangan dia tu kotor. Dia dah cakap tangan dia tu memang khas untuk memasak saja. Tu special Sanji ni. Memang 1 dalam 1000 lah. Tukang masaknya memang perfect ni. Disebabkan ni jugalah beliau sangat terkenal dengan julukan Blade Lake Sanji disebabkan tendangan beliau yang cukup kuat. Sanji ni juga beliau seorang yang pantang tengok perempuan.
Kalau rumah pelacur, rumah perempuan mandi tu, tu memang tempat favourite dia lah. Nak cari dia memang ada kat situ je lah. Sanji ni tahap dia suka kat perempuan, sampaikan dia ni kalau tengok perempuan cantik je, mulalah hidung keluar darah sana, tersembur sana, tersembur sini. Bagai ada ni. Tapi Sanji ni adalah salah satu karakter yang gentleman dalam One Piece ni. Dia ni memang tak sukalah tengok perempuan disakiti. Orang kasar dengan perempuan, tu memang tak suka lah. Dia ni pun tak suka berkasar dengan perempuan, walaupun dia terpaksa bertarung dengan Khalifah dekat Enies Lobby tu. Tapi dia tak serius pun dalam match tu. Sampaikan dia kena tendang kat bahagian sulit dia tu, dia macam, waduh, kenapalah aku buat macam ni kan. Tu macam dia menyesal kat time tu dia memang termenung jauh lah, sebab kena tendang kat bahagian sulit tu dengan perempuan lah. Tu kau Zoro tahu, malu dia man. Okey, sekarang ni kita borak pula pasal kekuatan dia. Sanji ni seorang yang sentiasa bersemangat lah. Api yang selalu muncul kat dia tu adalah tanda semangat beliau yang tengah membara. Disebabkan api yang muncul ni lah, beliau boleh menggunakan teknik Diable Jumper ataupun Devil Leg. After time skip, kekuatan Sanji ni memang meningkat lah. Sanji ni dah banyak menghabiskan masa latihan beliau dari Okamas di Pulau Kamabaka. Di akhir Wall Cake Island Arc, Sanji telah menerima salah satu red suit dari abang dia, si Niji tu. Pada awalnya dia memang bengar lah dekat abang dia tu, sebab telah memberi salah satu teknologi dari Jerman yang dia memang benci gila lah. Tu dia bengar je dengan si Niji tu. Tapi akhirnya Sanji telah menggunakan red suit tersebut yang diberi nama Steel's Black. Tapi Sanji tak suka nama tu. Sanji ada cakap yang nama Steel's Black tu melambangkan yang beliau ada kaitan dengan Jerman. Dia pun telah menggelar diri beliau yang telah menggunakan suit tersebut sebagai Osobamas. Time tu Franky dengan Usopp frust menonggeng gila lah. Kekuatan dari suit tersebut telah memberikan satu kekuatan yang cukup luar biasa dekat Sanji. Dari segi serangan, kelajuan dan ketahanan memang padu gila lah. Pertama kali Sanji ni menggunakan suit tersebut sewaktu bertarung dengan PJ1. Antara kebolehan istimewa dari suit tersebut ialah ia membolehkan Sanji menjadi halimunan. Jubah dari suit tersebut mampu mendakis segala serangan dari musuh. Kasut beliau juga membolehkan Sanji bergerak di udara dan bergerak dengan cepat sekali. Peningkatan kekuatan fizikal dan armor yang dapat mengurangkan tekanan dari serangan musuh. Dalam pertarungan di antara Sanji dan PJ1 ni telah menunjukkan bila Sanji ni pakai red suit, beliau mampu menewaskan musuh yang kuat. Silap-silap dia ni pun mampu bersaing dengan Komander Yonko. Di manga chapter baru ni pun Sanji sedang bertarung dengan Komander nombor 1 Yonko Kaido, iaitu King the Wildfire. Walaupun serangan daripada King ni mampu memberikan impak yang cukup besar dekat Sanji, tapi berkemungkinan yang Sanji ni selamat dari serangan tersebut dan mampu memberikan serangan balas dekat King the Wildfire. Walaupun level King ni dah memang tahap-tahap antara karakter yang kuat dalam One Piece, tapi aku percaya yang Sanji ni dah ready untuk bertarung dengan salah seorang Komander Yonko. Tapi di penghujung chapter 931, kelihatan seperti Sanji ni ingin meminta bantuan daripada Franky dan Usopp untuk menaikkan taraf lagi kebolehan dari red suit beliau. Aku rasa dengan kemahiran Usopp dan Franky ni yang memang bijak mencipta senjata-senjata yang memang padu. Contohnya Usopp telah mencipta Climatex untuk Nami menggunakan dalam pertarungan, dan Franky telah mencipta senjata-senjata yang cukup hebat untuk Thousand Sunny. Jadi tak mustahil lah yang kekuatan red suit tu akan meningkat, dan mungkin akan ada senjata-senjata yang cukup solid untuk Sanji gunakan. Antara benda yang aku rasa kalau ada kat red suit tu memang next level lah, iaitu mungkin Franky boleh membuatkan red suit tu boleh menggunakan radical beam. Tapi aku lagi prefer kalau dorang ni tambahkan kelajuan ataupun kekuatan dekat bahagian kaki tu, sebab Sanji ni memang special ability
ability dia dekat bahagian kaki lah. Kalau untuk haki si Sanji ni pula, macam yang kita tahulah, yang beliau ni mampu menggunakan Boso Shoko dan Kebon Shoko haki dengan cukup baik. Sanji ni telah berlatih Kebon Shoko haki dia dengan cukup baik, sehingga kan beliau dapat menjangka serangan dari Katakuri sewaktu majlis dia dengan Puding sedang berjalan. Untuk Boso Shoko haki pula, kita dapat tengok sewaktu beliau bertarung dengan Vismok Judge, beliau dapat menghalang tombakan yang digunakan oleh ayahnya menggunakan kaki sahaja. So kita beralih dekat Wano untuk pertarungan dia dengan King. Aku rasa match tu terlalu awal untuk menjadi lebih serius, sebab perang Wano pun baru nak start. Aku bukannya nak nafikan yang si Sanji ni mampu bertarung dengan King, tapi aku lebih hype kalau nak tengok dia ni rematch dengan PJ1 ataupun bertarung dengan komander nombor 2 iaitu Queen. Waktu dia lawan dengan PJ1 tu, waktu tu diorang dua tak guna pun kekuatan sebenar diorang. Lagi-lagi si PJ1 tu, time tu dia baru je nak bertukar jadi hybrid form. Tu pun Sanji dah belah macam tu je. So aku nak tengok match tu lebih daripada first match hari tu, disebabkan Sanji ni juga digelar salah seorang master trio. So aku rasa Sanji ni juga adalah salah satu karakter yang bakal menonjol dalam perang Wano. Untuk bounty lepas perang Wano pula, macam biasalah dengan label yang dia ada Vismok tu, sekurang-kurangnya lepas perang Wano aku rasa dalam average 500 ke 800 million berry. Okey, sampai sini je lah untuk video teori kita untuk kali ni. Aku harap korang boleh terimalah teori yang tak seberapa dari aku ni. Minta maaf atas kesilapan dan kekurangan diri yang lemah ni. Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 50k subscribers dalam tahun ni. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.